Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan 2 dari kumpulan kuliah yang ke-25 ingin membentangkan tentang kajian kes isu semasa bagi kursus SKP 3122. Tajuk pilihan kami ialah jenayah e-dagang. Baik, seperti yang telah sedia maklum, jenayah e-dagang merupakan jenayah yang sering dilakukan melalui komputer atau mana-mana peranti dan ianya boleh ditaktifkan sebagai jenayah yang berlaku di internet yang melibatkan penipuan dan tipu helah. Sebagai contoh, penipuan tipu beli dalam talian serta penipuan tawaran bekerja di luar negara. Sebagai contoh lain, seperti yang ditunjukkan di dalam slide, antaranya ialah kes tipu jual beli barang kemas dalam talian dan skim pelaburan palsu. Hal ini boleh dikatakan berlaku kerana ada sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab telah menyalahgunakan kecanggihan peralatan teknologi untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan nasib orang lain. Oleh itu, kita akan terus ke nilai etika yang sesuai untuk membincangkan isu semasa ini, seterusnya membincangkan tentang langkah-langkah mengatasi serta punca mengapa kes ini berlaku. Nilai etika yang untuk dibincangkan untuk isu semasa jenayah e-dagang ialah kejujuran. Kejujuran di mana pelaku tidak menipu mangsa untuk mendapatkan keuntungan. Pelaku juga asal tidak mementingkan diri mereka sahaja seperti mahukan keuntungan dengan cara menipu. Dari asas kefahaman bahawa salah satu usaha yang mulia adalah aktiviti berniaga, yang mana peniaga yang beretika akan mementingkan dan menjaga kesenangan orang lain. Dalam jenayah e-dagang, kita dapat lihat peniaga atau pelaku menipu mangsa dengan melakukan promosi dan akhirnya menipu mangsa apabila mendapat keuntungan. Salah satunya penipuan tawaran pekerjaan di mana pelaku meminta mangsa untuk menyiapkan tugasan, namun perlu membayar untuk mendapatkan komisen dan hanya menerima komisen pada tugasan pertama. Antara punca berlakunya jenayah e-dagang ini adalah disebabkan penguasaan undang-undang negara yang lemah. Siasatan yang dilakukan terhadap jenayah e-dagang ini sering diambil mudah sehingga banyak kes yang tertangguh. Hal ini dikatakan berlaku kerana pihak bertanggungjawab tidak memberikan kerjasama yang baik antara satu sama lain dan menyebabkan mereka tidak memandang serius dalam menangani jenayah ini. Sehubungan dengan itu, akta dan undang-undang yang sedia ada tidak dapat digunakan untuk menangani kes jenayah ini. Selain itu, peningkatan penggunaan internet juga adalah merupakan salah satu punca berlakunya jenayah e-dagang di negara ini. Hal ini dikatakan demikian kerana peningkatan pengguna internet mendorong ramai pengguna menyalahgunakan maklumat dalam internet untuk pelbagai tujuan tanpa mengira betul atau salah. Seterusnya, masyarakat yang kekurangan pengetahuan dalam pengendalian komputer. Penjenayah e-dagang berasal daripada golongan yang profesional dalam pengendalian komputer. Bagi masyarakat yang kurang ilmu tentang pengendalian komputer, mereka mudah untuk dijadikan sebagai sasaran penjenayah kerana mereka tidak tahu cara untuk mengelakkan diri daripada ancaman ini. Akibatnya, mereka akan menjadi mangsa jenayah cyber dan ditipu maklumat peribadi atau keuangan oleh penjenayah. Jenayah e-dagang merupakan jenayah cyber yang dilakukan secara dalam talian. Usaha yang paling utama dan efisien untuk mengatasi masalah jenayah e-dagang yang sering berlaku di negara ini adalah dengan meningkatkan kesedaran tentang ancaman cyber kepada masyarakat. Pengguna internet perlu mempunyai tahap kesedaran yang tinggi tentang risiko ancaman cyber seperti jenayah e-dagang dengan melaksanakan program kesedaran keselamatan cyber yang mendidik dan menyedarkan pengguna internet tentang bahaya ancaman dan jenayah cyber. Tambahan pula, sistem komputer boleh dilindungi dengan perisian tersedia secara komersial seperti antivirus, firewall, pop-up blocker, anti-spyware dan perisian keselamatan komputer yang lain. Selain itu, antara langkah lain yang boleh diambil adalah dengan melalui peranan kerajaan. Kerajaan juga perlu membangunkan infrastruktur ICT yang selamat melalui pelaksanaan dasar yang berkesan, terkini dan praktikal serta bersedia menghadapi pelbagai ancaman jenayah cyber yang berleluasa di negara ini. Sehubungan dengan itu, kerajaan perlu meningkatkan kapasiti profesional keselamatan cyber sedia ada, membangunkan kumpulan baharu profesional keselamatan cyber utama dan menjadi lebih berdaya saing dalam mempertahankan keselamatan cyber negara. Pihak kerajaan juga perlu menawarkan lebih banyak kursus komputer kepada pegawai kerajaan dan pekerja yang terlibat dalam transaksi internet supaya mereka boleh lebih selamat di dunia cyber.
Begitu juga dengan penguatkuasaan dan hukuman dalam memerangi masalah jenayah cyber seperti jenayah e-dagang. Pihak berkuasa perlu menyemak semula keberkesanan undang-undang dan hukuman sedia ada untuk mengatasi masalah jenayah e-dagang ini. Kerjasama antara PDRM, SKMM dan Bank Negara adalah penting untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani penjenayah e-dagang. Untuk memerangi jenayah ini, forensik komputer diperlukan untuk mendapatkan bukti kukuh yang dihasilkan oleh penjenayah e-dagang untuk mendakwa mereka yang terlibat. Oleh itu, kerjasama dengan negara lain juga turut digalakkan bagi mempertimbangkan hukuman yang sesuai untuk jenayah ini. Kesimpulannya, ancaman e-dagang merupakan masalah yang sering dihadapi oleh para pengguna, terutamanya pengguna sosial media pada masa kini. Oleh yang demikian, langkah-langkah untuk mengatasi perlulah dititik beratkan oleh semua pihak sama ada secara organisasi maupun individu itu sendiri. Hal ini kerana tiada jalan pintas dalam menangani jenayah e-dagang ini. Dalam konteks etika dan peradaban, terdapat beberapa kepentingan mengapa penghayatan etika dan peradaban penting dalam menangani isu ini. Pertama, bagi membangunkan kesedaran dan tanggungjawab masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana etika melibatkan pemahaman tentang apa yang benar dan salah serta kesedaran atas akibat dari tindakan kita sendiri. Dalam konteks e-dagang, etika memainkan peranan penting dalam membentuk kesedaran akan pentingnya menjaga privasi, keamanan dan integriti data. Dengan memiliki kesedaran ini, setiap individu dan perusahaan akan cenderung bertindak secara bertanggungjawab menghindari tindakan jenayah seperti pencurian identiti ataupun pencurian data. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang yang efektif. Peradaban yang baik melibatkan sistem regulasi dan hukum yang efektif untuk menjaga kebajikan serta keadilan. Dalam konteks e-dagang, ianya diperlukan bagi melindungi konsumer dan memastikan integriti transaksi online. Hal ini termasuk perlindungan data peribadi, keamanan transaksi elektronik serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan e-dagang. Dengan adanya peraturan dan hukum yang jelas, masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindung dalam melakukan transaksi online. Seterusnya, kepentingan yang terakhir ialah pendedahan serta pendidikan kepada masyarakat. Etika dan peradaban juga berperanan dalam mengajar masyarakat tentang ancaman dan risiko yang terkait dengan jenayah e-dagang. Melalui pendidikan dan kesedaran publik, masyarakat dapat diberikan informasi, maklumat yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri. Pendidikan dan tentang keamanan digital, praktik yang baik dalam e-dagang dan cara menghindari penipuan atas talian dapat membantu masyarakat menjadi lebih berwaspada dan terhindar dari jenayah e-dagang. Sekian, terima kasih.